Tiba-tiba UMNO sudah suci di mata PAS. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan bekas Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Yadim, Datuk Dusuki Ahmad sebagai pengerusi Majlis Ulama UMNO. Pengumuman itu dibuat oleh beliau ketika menggulung ucapan dasar Presiden sempena Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL pada Sabtu. Dengan pelantikan ini, kita mengharapkan golongan ulama akan dapat bersama-sama membimbing perjalanan kita agar sentiasa berada di landasan yang benar, katanya. Beberapa hari kemudian, bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali turut diumumkan menyertai Majlis Ulama UMNO. Dalam pada itu, PAS dilaporkan amat mengalu-alukan penubuhan Majlis Ulama dalam UMNO kerana ia mampu merapatkan hubungan kedua-dua parti. Free Malaysia Today memetik Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin sebagai berkata hubungan kedua-dua parti itu akan boleh dirapatkan melalui program berlandaskan Islam yang melangkaui perbezaan politik. Saya mengalu-alukan kerana kita fikir ke arah perpaduan, ujarnya seperti dipetik. Menurut laporan, Hashim tidak menganggap Majlis Ulama UMNO sebagai pesaing kepada Majlis Syura Ulama PAS. Kita terbuka dengan agenda perpaduan ummah sampai sekarang. Kalau penubuhan dan matlamat dia sama, tak jadi halangan bagi PAS untuk menyokong, untuk mencadangkan sesuatu aktiviti yang menguntungkan kedua-dua pihak, tegasnya. Pada 22 Disember tahun lalu, setelah usaha gelombang hitam untuk menggagalkan keabsahan Perdana Menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja Melayu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang membebel di dalam Facebooknya. Kejayaan PH yang bergabung bagi membentuk kerajaan dicukupkan jumlah dengan gabungan segala puak dan individu yang melakukan kemungkaran yang menjadi sasaran mereka dalam masa kempen pilihan raya, katanya. Abdul Hadi menyifatkan pemimpin berkenaan bersifat buruk kerana mereka terlalu bersemangat, penuh rakus dan gila akan jawatan. Kumpulan ini juga akhirnya berjaya mengambil alih kerajaan dengan cara di luar tabi'i daripada demokrasi yang biasa diamalkan di seluruh dunia, kata Hadi dalam Facebooknya yang turut diterbitkan Harakah Daily. Abdul Hadi cuba memberi gambaran seolah-olah PN telah memenangi pilihan raya umum ke-15 lalu tetapi tersingkir akibat tipu daya. Walaupun PN telah melaksanakan pendekatan kerjasama mengikut adab demokrasi dan undang-undang dengan mencapai kerusi yang boleh bertahan untuk mendapat kuasa politik yang sebenar secara demokrasi. Malangnya ia dipintas dengan dilakukan pembentukan kerajaan secara luar tabi'i daripada amalan demokrasi yang sebenar dengan tipu daya dan putar belit yang sudah diketahui umum, tegasnya. Tiba-tiba apabila UMNO menubuhkan Majlis Ulama UMNO untuk mengukuhkan parti mereka, parti itu kembali menjadi suci kerana kononnya bermatlamat yang sama dengan PAS, iaitu perpaduan ummah. Lalu pemimpin PAS lupa pemimpin yang melantik Dusuki itu ialah orang yang sama yang dimaki Hamun sebagai rakus, gila jawatan dan kluster mahkamah. Sementara itu, pemimpin amanah yang tidak pernah terbabit dalam rasuah jauh sekali menjadi kluster mahkamah digelak oleh Hashim sebagai puak Mu'tazilah. Demikianlah apabila ustaz politik berbicara. Mereka ada dalih untuk membolehkan kerjasama dengan gerombolan yang mereka sendiri ejek apabila pihak lain menjalinkan hubungan. Kononnya ia di luar tabi'in. Tetapi apabila dijenamakan sebagai Majlis Ulama, walaupun ia hasil gerombolan yang mereka gelar kluster mahkamah, ia jadi perpaduan ummah. Justru jom channel kembalikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipetik Abdul Hadi untuk menjustifikasi tohmahannya kepada beliau agar bermuhasabah. Apabila diserahkan urusan mentadbir umat kepada orang yang tidak layak, maka nantikanlah berlakunya kehancuran, yakni kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Layak apa apabila mendapat pangkat sebagai duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, bertaraf menteri, kononnya untuk membawa pelaburan dari negara berkenaan, tetapi hasilnya hampir. Layak apa apabila dipersoalkan kehadiran di parlimen, lalu beranalogi kononnya parlimen bukan sekolah yang tak boleh ponteng.